Okey, yang ini latihan dalam buku teks. Saya salin semula sebenarnya ni. Okey, ini daripada inilah. Rajah 7.12, muka surat 156. Okey, sebenarnya kat sini dia dah tunjuk kan. Dia dah tunjuk dah penyelesaian. Okey, dah tunjukkan penyelesaian untuk rintangan berkesan, arus dan juga voltan. Jadi sebenarnya untuk kita mengira ni, okey, dia sama ada dia akan tanya rintangan, okey, voltan ataupun arus. Okey, jadi sebenarnya apa yang kamu perlu ingat, yang pertama sekali yang ni mesti ada. Yang ni awak kena standby. Rumus utama ni iaitu V sama dengan IR yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. Untuk mengira voltan, arus dan juga rintangan. Okey. Yang ini maksudnya apabila diminta kamu untuk mengira V, mengira I, mengira R. Okey, yang tak ada V1, V2 semua-semua tu. Okey, apabila nanti kamu diminta untuk mengira ni, okey, maka rumus yang digunakan adalah I, R. Okey, tapi dia sebenarnya bergantung juga. Bergantung juga dengan kehendak soalan. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, antara apa yang perlu kamu kirakan adalah yang pertama, rintangan berkesan R. Okey, dia suruh kamu kira rintangan berkesan R. Okey, sebelum tu tengok dulu jenis litar. Oleh kerana kat sini apa ni? Ni rintangan perintang. Okey, ini juga perintang 1, perintang 2. Okey, ia disusun secara bersebelahan. Okey, jadi nak tahu ianya litar apa, tengok komponen elektriknya. Okey, perintang disusun bersebelahan perintang juga, maka ini adalah litar bersiri. Okey, kalau mentol pun sama jugalah. Kalau sini mentol, sini juga mentol. Okey, ini ammeter dengan voltmeter, ia memang dipasang macam ni. Okey, kalau untuk pasang voltmeter mesti dipasang secara selari dengan komponen elektrik ni. Selari. Kalau ammeter dipasang secara bersiri. Itu memang cara susunan. Jangan awak pening pula. Selari ke bersiri ni? Nak tahu dia litar apa, tengok komponen yang ni. Sama ada perintang ataupun mentol. Biasa kalau dalam periksa, kita cuma bagi soalan, kita bagi komponen mentol je lah. Biar mudah. So, tengok mentol tu kat mana? Mentol tu sebelah-sebelah ke ataupun atas bawah. Okey. Jadi, yang pertama dia minta apa ni? Rintangan berkesan. Kan? Rintangan berkesan R. Maksudnya R adalah rintangan yang rintangan daripada sel kering ataupun sinilah keseluruhan ni. Rintangan keseluruhan ni. So, ini rintangan berkesan. So, untuk litar bersiri, apa dia punya rumusnya? R sama dengan R1 tambah R2 kan? Ni untuk bersiri. Untuk bersiri R1 tambah R2. So, dia akan jadi macam ni lah. Rumus untuk litar bersiri R sama dengan R1 tambah R2. Okey. So, dia dah letakkan nilai untuk R1 iaitu 2 ohm. R2 juga 2 ohm. So, just tambahkan sahaja. Maka R berkesan ataupun R besar sahaja ni sama dengan 4 ohm. Okey, 4 ohm. Okey, kemudian
kena cari arus. Okey, kena cari arus iaitu I. I besar sahaja. Okey. So, sekarang adakah kita perlu guna yang ni? Adakah kita perlu guna yang macam ni? I sama dengan I1 sama dengan I2 ni. Sebab ada tak I kat sini? Tak ada I kan? Dia tak bagi I pun. Dia cuma bagi rintangan, dia cuma bagi voltan. Okey? Dia cuma bagi voltan berkesan ni 6 volt. Okey, so kalau macam tu kita gunakan yang rumus V sama dengan IR, sama dia punya ni lah. Ni rumus utamanya, V sama dengan IR. Tapi oleh kerana nak cari I, maka awak boleh guna yang segitiga tu. Rumus segitiga tu. Kan? Jadinya apabila nak cari I, dia akan jadi macam ni lah. Okay, I sama dengan V per R. Okay, so V dah ada sebenarnya nilainya, iaitu V yang ini, 6 volt. Okay, lepas itu dah dapat tadi R 4 ohm. Tengok ni kan R sahaja kan. Dia nak cari I sahaja kan. Dekat sini dah ada nilai V sahaja juga. Yang dekat sini, voltan dekat sini. So, guna rumus yang ini, V sama dengan Ri. Ataupun I sama dengan V per R lah sebab nak cari I. Jadinya, V dah ada nilai 6 volt. R atau perintangan berkesan dah dapat 4 ohm. Maka 6 bahagi 4 sama dengan 1.5. 1.5 ampere lah. Sebab yang ni cari I. So, dah dapat 1.5 ampere. Okay. Soalan yang kedua, yang seterusnya, suruh cari voltan V1 dengan V2. Okay. Kat sini, dah ada 6 volt. Dia suruh cari ni. V1, V2. Tak tahu kan? Kita tak tahu V1, V2. So, yang ini, okay, kita boleh guna yang macam ni lah. Okay. V1 sama dengan I R1. Maksudnya semua yang satu-satu. I ni tak payah satu pun tak apa. Sebab I sama dengan I1 sama dengan I2. Nilainya sama je. So kat sini letak I sahaja pun tak apa. So oleh kerana dia nak cari V1. Okay. So yang lain pun semua kena satu-satu jugalah. Kena cari yang nilai untuk rintangan 1, voltan 1, ampere arus 1. Tapi I ni tak payah sebab nilainya sama je. Okay, nilainya sama dengan ni. Okay, nilainya sama dengan ni. I sama dengan I1 sama dengan I2 kan. Kalau untuk bersiri. Okay, jadinya V1 sama dengan I. Dah dapat 1.5 ampere. R1 berapa? R1 ialah 2 ohm. Maka 1.5 darab 2 akan jadi 3. 3 apa? 3 volt lah. Sebab kita cari yang ini. Voltan nilainya volt. So 3V. Okey, manakala untuk V2, soalan kat sini suruh cari V2. Okey, untuk V2 maksudnya yang ini. So V2 dia adalah nilai untuk R2. Okey, untuk R2. So rumusnya macam ni. Okey, so yang I ni tak payah letak I2 pun tak apa sebab nilainya sama kan. I berkesan sama dengan I1 sama dengan I2. So letak I macam ni sahaja. So nak cari V2 sama dengan I darab R2. I tadi dah dapat nilainya memang semua sama untuk bersiri 1.5 ampere darab dengan nilai yang kat sini. Oleh kerana sama, nampak macam sama je kan nilainya.
Tapi kena tengok juga dalam soalan. Okay, R2 sama dengan 2 ampere. So darab ohm, 2 ohm. Maka darab dengan 2 ohm. Jawapannya sama. Ni kebetulan jawapannya sama. Jangan awak ingat V sama dengan V1 sama dengan V2. Yang ini sebab dia kebetulan nilainya sama untuk menghasilkan 6 volt. Sebab 6 volt ni 6 pula. Voltan berkesan ni sama dengan voltan 1 tambah voltan 2. So, voltan 1 nilainya 3 volt, voltan 2 nilainya 3 volt juga. Jadinya kalau ditambah 3 dengan 3 jawapannya 6. So, betul lah ni. Cuma digunakan rumus yang ini. Okey, boleh tak setakat ni? Ni saya tambah-tambah je ni untuk memudahkan awak faham apa yang nak dikira dalam buku teks ni.